Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak semua? Okey, cikgu harap anak-anak semua sihat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk sains awal prasekolah. Okey, pada minggu ini topik yang akan kita pelajari adalah bahan yang dapat menyerap dan tidak dapat menyerap air. Jadi pada hari ini kita akan lakukan satu penyiasatan untuk menguji bahan-bahan yang boleh menyerap air dan tidak dapat menyerap air. Jadi cikgu harap anak-anak dapat laksanakan eksperimen ini bersama-sama dengan cikgu. Jadi boleh tengok dulu macam mana kita nak laksanakan eksperimen ini dan kemudian anak-anak bolehlah lakukan di rumah bersama ibu bapa. Okey, anak-anak dah bersedia? Mari kita sama-sama pelajari tentang topik ini. Okey, sebelum kita menyiasat tentang bahan-bahan yang boleh menyerap air atau bahan-bahan yang tidak dapat menyerap air, cikgu akan terangkan dulu apa itu bahan yang boleh menyerap air. Okey, bahan-bahan yang boleh menyerap air adalah bahan yang berupaya untuk menyimpan air apabila direndam dalam air ataupun dilap pada permukaan air. Manakala bahan yang tidak boleh diserap oleh air adalah bahan yang kalis air ataupun tidak boleh menyimpan air apabila direndam di dalam air ataupun dilap pada permukaan air. Okey, jadi mari kita sama-sama menyiasat bahan apakah yang boleh menyerap air dan bahan apakah yang tidak boleh menyerap air. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk eksperimen kita pada minggu ini adalah yang pertama, besen yang berisi dengan air ataupun bekas apa saja yang berisi dengan air. Yang kedua, kita perlukan tisu. Yang ketiga, guli. Yang keempat, kapas. Yang kelima, gelas. Yang keenam, span. Yang ketujuh, surat khabar. Yang ke-8, pemadam. Yang ke-9, tuala ataupun sapu tangan. Dan yang terakhir adalah pengasah pensel. Jadi cikgu harap anak-anak dapat sediakan semua bahan-bahan ini sebelum kita laksanakan eksperimen. Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan satu eksperimen untuk menyiasat bahan-bahan yang boleh menyerap air dan bahan-bahan yang tidak boleh menyerap air. Jadi apa yang kita perlukan di sini adalah bekas yang berisi air. Okey, dan juga bahan-bahan lain seperti span, pengasah pensel, kapas, pemadam, duit shilling, kain ataupun sapu tangan, kertas, surat khabar, tisu dan juga gelas. Jadi sekarang kita nak tengok sama ada bahan-bahan ini boleh menyerap air ataupun tidak. Okey, macam mana kita nak tahu bahan ini boleh menyerap air? Okey, apabila sesuatu bahan tu kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air, okey, air itu akan diserap oleh objek tersebut. Jadi sekarang kita akan uji dulu kapas. Sekarang cikgu akan masukkan kapas ke dalam air. Apabila cikgu masukkan kapas dan cikgu keluarkan. Cikgu nak tengok sama ada kapas ini boleh menyerap air ataupun tidak. Jadi macam mana nak tahu? Kita perah balik kapas tadi. Kalau dia boleh mengeluarkan air, maksudnya dia boleh menyerap air. Kita tengok sama-sama. Okey, lepas cikgu perah kapas tadi, dia dapat mengeluarkan air. Jadi kapas adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey, sekarang kita tengok pula gelas. Kita masukkan gelas ke dalam air. Okey, beberapa minit kemudian kita angkat. Okey, sekarang kita nak tengok sama ada gelas ni boleh menyerap air ataupun tidak. Jadi bila kita perah, ada tak keluarkan air? Gelas ni tidak mengeluarkan air. Jadi gelas adalah bahan yang tidak dapat menyerap air. Okey, sekarang kita uji pula yang ni. Yang ni kita panggil tisu. Sama ada tisu boleh menyerap air ataupun tidak. Kita rendam ke dalam bekas yang berisi air. Okey, dan angkat. Okey, sekarang kita perah tisu tadi.
Okey, bila cikgu perah, tisu tadi dapat mengeluarkan air. Jadi, tisu adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey, sekarang kita tengok pula pemadam. Okey, adakah pemadam boleh menyerap air ataupun tidak? Kita test dulu. Okey, kita masuk dalam air. Kemudian kita angkat dan cuba perah. Bila cikgu perah, pemadam tadi tidak mengeluarkan air. Jadi, pemadam adalah bahan yang tidak dapat menyerap air. Sekarang kita uji pula dengan span. Okay, masukkan span ke dalam air untuk beberapa minit. Okay, kemudian kita angkat dan kita cuba perah balik span tadi. Okay, bila cikgu perah, cuba anak-anak tengok. Span ni dapat mengeluarkan air. Jadi, span adalah bahan yang boleh menyerap air. Okay, sekarang kita cuba pula ni, pengasah pensel. Masukkan pengasah pensel. Kemudian kita angkat. Lepas angkat, cikgu cuba perah. Okey, pengasah pensel ini tidak mengeluarkan air. Jadi, pengasah pensel adalah bahan yang tidak menyerap air. Okey, kemudian kita uji pula kain. Adakah kain ini bahan yang boleh menyerap air? Okay, kita cuba masuk. Okay, kemudian kita angkat kain yang telah direndam dan perah kain tersebut. Bila kita perah, air keluar daripada kain. Jadi kain adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey, sekarang kita nak uji pula duit shilling. Okey, adakah duit shilling boleh menyerap air? Masukkan, kemudian keluarkan. Okay, sekarang cikgu perah, tak ada air yang keluar. Jadi, shilling adalah bahan yang tidak menyerap air. Okay, sekarang kita uji pula kertas. Masukkan kertas ke dalam air. Okay, masuk sekejap. Lepas tu, kita rendam sekejap, kita angkat dan cuba perah kertas tadi. Okay, bila cikgu perah, nampak tak? Kertas ni mengeluarkan air. Jadi, kertas adalah bahan yang boleh menyerap air. Dan yang terakhir, kita akan uji pula surat khabar. Surat khabar ni sama juga dengan kertas. Jadi, cikgu ambil sikit je. Kita akan masukkan surat khabar ni ke dalam kertas yang berisi air. Dan kita akan tengok sama ada surat khabar ini dapat menyerap air ataupun tidak. Kemudian kita perah. Nampak tak air keluar daripada surat khabar? Ini bermaksud surat khabar adalah bahan yang boleh menyerap air. Okey. Jadi, itu saja contoh-contoh yang cikgu boleh tunjukkan pada anak-anak semua. Jadi apa yang anak-anak perlu lakukan adalah anak-anak perlu lakukan semula uji kaji ini menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam buku aktiviti untuk menguji dan menyiasat sama ada bahan-bahan tersebut boleh menyerap air ataupun tidak boleh menyerap air. Okey, itu saja dari cikgu untuk hari ini. Okey, itu saja dari cikgu untuk hari ini. Apa yang perlu anak-anak lakukan adalah cikgu nak anak-anak cuba buat eksperimen ini di rumah masing-masing dengan bantuan ibu bapa. Sediakan bahan-bahan tadi dan cuba siasat bahan manakah yang boleh menyerap air dan bahan manakah yang tidak dapat menyerap air. Kemudian anak-anak bolehlah merekod hasil pemerhatian anak-anak di dalam tugasan yang telah cikgu berikan. Jadi, selamat menjalankan eksperimen. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua.